Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kemenangan yang dijangka, itu rata-rata reaksi pemimpin Sarawak bagi pilihan raya kecil Tanjung Datu. Bagi Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tunopeng, corak kempen dan legasi yang ditinggalkan penyandangnya antara faktor utama Barisan Nasional mampu mempertahankan kerusi tradisi itu. Kita jangkakan, tapi majoriti yang kita terima adalah not the beyond expectation, is roughly that, but actually it's a very good majority. Selain itu, kekuatan jentera BN juga memainkan peranan penting dalam memastikan Balu Ketua Menteri Kelima Dato' Amar Jamilah Anu menjuarai jiwa rakyat di DUN berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan keputusan rasmi di kediaman Dato' Amar Jamilah di Santubong. Dato' Amar Abang Johari juga berjanji akan terus membantu Dato' Amar Jamilah dalam membangunkan kawasan terbabit. Beberapa pemimpin lain juga menyuarakan pendapat serupa. Pembangunan di kawasan Tanjung Datu ini akan diteruskan oleh isteri beliau. Keputusan ini memang dijangka menang baik. Jadi kita nampak bahawa rakyat di N3 Tanjung Datuk telah dapat faham ya, dan insya-Allah akan terus faham akan dasar-dasar kerajaan. Dato' Amar Jamilah Anu memperoleh majoriti 6,443 undi berbanding 5,892 undi majoriti yang diperoleh oleh Allahyarham Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satem ketika pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Mei tahun lepas. Beliau menewaskan dua calon lawan daripada Parti Reformasi Negeri, STAR, Johnny Aput yang hanya memperoleh 108, manakala Rapelson Richard Hamid dari Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS baru memperoleh 130 undi. Kemenangan Dato' Amar Jamilah Anu, wakil rakyat baharu bagi Tanjung Datu, sangat bermakna untuk membuktikan kepercayaan rakyat terhadap legasi kepimpinan Allahyarham Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satem. Anak dan wakil kepada Dato' Amar Jamilah, Azizul Adnan berkata majoriti sebanyak 6,443 adalah petanda bahawa pengundi percaya terhadap kepimpinan Barisan Nasional dan agenda pembangunan yang bakal dibawa oleh Dato' Amar Jamilah kelak. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada rakyat di kawasan berkenaan yang telah memberikan kepercayaan kepada ibunya untuk meneruskan perjuangan Tok Nan. Bercakap kepada media selepas pengumuman rasmi PRK DUN N3 Tanjung Datu di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Masyarakat Lundu, beliau yang telah berkempen bagi membantu ibunya selama ini akan terus menyokong dan membantu ibunya sebagai wakil rakyat. Dalam pada itu, Dato' Amar Jamilah yang ditemui di kediamannya di Kuching amat terharu dengan sokongan dan kepercayaan pengundi di kawasan Tanjung Datu. Hadiah kepada beliau iaitu sempena dengan hari jadi beliau pada 27 bulan 1 dan baru pada 14 hari bulan yang lepas hari kita 2 hari perkahwinan. Beliau yang turut menitiskan air mata mengenangkan arwah suaminya turut berikrar akan menunaikan janji-janji yang dibuat sepanjang kempen pilihan raya selepas tempoh edahnya tamat. Secara kronologi, pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Tanjung Datu diadakan pada 18 Februari hasil penetapan dalam satu mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 19 Januari lepas. PRK DUN Tanjung Datu berlangsung berikutan pemergian penyandangnya yang juga Ketua Menteri Kelima Sarawak Allahyarham Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satem akibat komplikasi jantung pada 11 Januari lepas di Pusat Jantung Sarawak, Kota Samarahan. Dalam sidang media selepas mesyuarat tersebut, pengerusi SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah turut memaklumkan tarikh-tarikh penting dengan penetapan hari penamaan calon pada 4 Februari dan pengundian awal pada 12 Februari. PRK DUN Tanjung Datu menggunakan daftar pemilih induk 2015 dengan menggabungkan daftar pemilih tambahan sehingga suku kedua tahun 2016 yang telah dikemas kini hingga 11 Januari 2017. PRK DUN Tanjung Datu menyaksikan seramai 9,959 pemilih berdaftar dengan 9,771 daripadanya merupakan pengundi biasa, manakala 188 lagi ialah pengundi awal. Daripada jumlah tersebut, 50.17% atau 4,996 merupakan pengundi lelaki dan 49.83% atau 4,963 pengundi perempuan.
Kebanyakan pengundi di Dun Tanjung Datu berusia antara 40 dan 49 tahun yang merangkumi 22.23% daripada jumlah keseluruhan pengundi. Ini diikuti dengan pengundi yang berusia 50 hingga 59 tahun, manakala pengundi berusia antara 30 dan 39 tahun pula merupakan yang ketiga tertinggi. Dewan Masyarakat Lundu dipilih sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. Sebanyak 18 buah premis digunakan sebagai pusat mengundi, iaitu 14 buah sekolah dan 4 buah dewan masyarakat serta 27 saluran tempat mengundi. 16 pusat dibuka untuk pengundi biasa pada 18 Februari dan 2 pusat mengundi adalah untuk pengundi awal pada 12 Februari. 4 pusat pengundian dibuka bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari, 4 lagi dibuka hingga 1 petang, 5 buah pusat beroperasi hingga 4 petang dan 3 pusat dibuka hingga 5 petang. PRK Dun Tanjung Datu dikenalikan oleh 250 orang petugas pilihan raya dengan peruntukan sejumlah RM997,919. Jumlah tersebut jauh lebih rendah berbanding 441 petugas semasa PRK Balenian pada Mac 2014 dengan anggaran kos sebanyak RM910,213. Berlangsungnya PRK kali ini sekaligus menjadikannya sebahagian daripada PRK bagi Dewan Undangan Negeri dalam lipatan sejarah politik di Sarawak. Pada 24 Februari 2009, kursi Dun Batang Air kosong ekoran kematian penyandangnya Datuk Dablin Unting Anak Ingkot. Mendiang Datuk Dablin Unting yang merupakan Menteri Muda Pertanian dan Menteri Muda Sukan meninggal dunia di Pusat Perubatan Pakar Norma pada pukul 1.25 pagi akibat serangan angin Ahmar yang dialaminya sejak 22 Mei 2008. Manakala pada tahun 2014, PRK diadakan berikutan kekosongan kursi Dun Balenian setelah kawasan yang dipegang oleh Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang merupakan Ketua Menteri Sarawak ketika itu meletak jawatan pada 28 Februari 2014 bagi mengambil alih peranan sebagai Yang di-Pertua Negeri. Sementara itu, PRK Sibu diadakan pada 16 Mei 2010 bagi mengisi kekosongan kursi Parlimen Sibu berikutan kematian ahli parlimennya yang merupakan Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Robert Lau Hoi Chiu pada 9 April. Seramai 10 orang warga negara Indonesia ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK kerana disyaki menggunakan cop palsu untuk ke Kuala Lumpur pada sekitar pukul 6.45 pagi semalam. Pengarah Imigresen Negeri Ken Leben mendedahkan modus operandi suspek-suspek yang mencurigakan semasa sedang dalam pemeriksaan masuk ke dalam pesawat telah dihidu oleh pegawai yang bertugas. Ken berkata suspek-suspek menggunakan penerbangan domestik ke Miri dan Sibu untuk mengelak daripada diperiksa di kaunter imigresen. Jelasnya tindakan tegas akan diambil memandangkan ia kesalahan yang serius. Kesemua suspek ditahan dan dihantar ke depo tahanan imigresen Semuja di Serian untuk tindakan siasatan lanjut. Sebuah syarikat pembalakan yang beroperasi di Sepauh disyaki menjalankan aktiviti penerbangan balak di luar kawasan lesen di Betong, Kelmarin. Sarawak Forestry Corporation dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya telah menemui dan merampas 430 batang balak pelbagai spesies dan saiz semasa membuat ronaan di kawasan tersebut. Ia dipercayai ditebang di kawasan berdekatan dengan kawasan lesen namun berada di luar kawasan pembalakan yang telah diluluskan. Laporan telah dibuat di Balai Polis Betong untuk siasatan dan tindakan lanjut. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA akan terus berjuang untuk mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Tanah dan Survey bagi tanah milik penduduk kampung-kampung Bidayuh yang telah siap didokumentasikan. Penasihat DBNA yang juga Menteri Belia, Sukan dan Solidariti Datuk Seri Michael Manyin berkata pengesahan itu penting bagi memudahkan surat hak milik dikeluarkan. Setakat ini, DBNA telah mendokumentasikan 120 kampung Bidayuh namun hanya 2 kampung sahaja yang telah menerima surat hak milik. Ini sedikit sebanyak menyebabkan beliau kecewa kerana tanah-tanah berkenaan telah pun mendapat kelulusan daripada bekas Ketua Menteri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta Ketua Menteri kelima Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem sejak tahun 2008. Ditemui media selepas forum Tanah Bidayuh di Kuching, beliau berkata DBNA akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk mempercepatkan pengesahan tersebut.
Tambahnya, DBNA juga menyasarkan untuk mendokumentasi tanah di 219 kampung Bidayuh dalam masa 10 tahun akan datang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan terus memantau barangan bersubsidi di kawasan pedalaman khasnya di Tanah Tinggi Bario supaya tidak sewenang-wenangnya dibawa keluar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Timbalan Menteri KPDNKK Datuk Henry Sum Agong berkata ini termasuk melantik pegawai kontrak sementara bagi membantu kementerian membuat pemantauan di satu-satu kawasan bagi menampung kekurangan pegawai penguat kuasa. Saya menyeru khususnya di kawasan kita seperti Bario ini supaya tidak ada orang-orang kita yang mengambil kesempatan untuk membawa keluar barang-barang khususnya barang subsidi ke tempat-tempat yang lain sehingga merugikan kita sendiri. Bercakap pada sidang medianya sempena dialog kepenggunaan KPDNKK di Bario, Datuk Henry berkata sebanyak 23.5 juta ringgit telah dibelanjakan bagi program penyeragaman harga sejak tahun 2009 di kawasan Bario menerusi subsidi pengangkutan. Katanya ini bagi membolehkan penduduk di kawasan itu menikmati barangan bersubsidi pada harga kawalan berikutan kos pengangkutan yang tinggi. Antara barang keperluan yang masih diberi subsidi termasuk gula, tepung, minyak masak, gas petroleum cecair, LPG dan minyak diesel. Pada program itu beliau turut melawat kedai runcit selain menyampaikan alat timbang dan sukat kepada penduduk. Turut diadakan sesi ceramah daripada KPDNKK, Meteorologi Corporation Malaysia dan Maktab Koperasi Malaysia. Jabatan Penerangan melalui Komuniti Satu Malaysia K1M perlu terus giat dalam memberi penjelasan kepada rakyat mengenai dasar dan polisi kerajaan. Ahli Parlimen Kenawit, Dato' Aaron Ego Dagang ketika berucap pada perasmian program Sepakat Komuniti Satu Malaysia K1M peringkat Komuniti Satu Malaysia Macan di Rumah Amros Sungai Ranan Kenawit berkata, melalui program sedemikian misalnya mampu memberi peluang dan ruang kepada rakyat bertukar pandangan. Lebih-lebih lagi berhubung perkembangan semasa seperti isu GST yang telah banyak mempengaruhi pandangan rakyat terhadap ketelusan kerajaan dalam membela nasib rakyat, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Begitu juga dengan isu kenaikan harga minyak yang dianggap membebankan rakyat. Jelas beliau, rakyat harus menyedari 90% barangan keperluan harian tidak dikenakan GST dan harga minyak di negara ini masih lagi mendapat subsidi dari kerajaan berbanding negara-negara lain seperti negara jiran Indonesia dan Thailand. Oleh itu, rakyat tidak patut terus menuding jari kepada kerajaan atas pemberian cukai terhadap beberapa perkhidmatan, sebaliknya menyelidik dan mendapatkan cerita sebenar tujuan kerajaan berbuat demikian. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri Muda Kemudahan Awam Sarawak Elektrik dan Telekomunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi akan menyempurnakan Majlis Perasmian Pusat Gerai Penjaja Kampung Sungai Lumut di Pusat Penjaja Kampung Sungai Lumut di Jalan Santubong Kuching pada pukul 8.30 pagi. Sementara itu, Menteri Muda Ekonomi Luar Bandar Pesisir Datuk Julahi Narawi akan menghadiri sambutan Tahun Baharu Cina peringkat Dewan Undangan Negeri DUN N27 Sebuyau di Dewan Pembangunan DUN Sebuyau Samarahan pada pukul 10.30 pagi. Manakala Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Abang Johari Tonopeng akan menyempurnakan sambutan Tahun Baharu Cina 2017 anjuran Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching Samarahan Serian di Kuching pada pukul 8 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin. Silakan.